Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Isnin 27 Mac 2023. Lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi langkah tepat dalam merangsang ekonomi negara. Ini berikutan negara Timur Tengah kini menjadi tonggak ekonomi dunia yang baharu. Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education Dr. Carmelo Felito yakin lawatan berkenaan mempengaruhi perkembangan ekonomi negara khususnya dalam sektor kewangan mampan. Recently in the United States, with the banking collapse and the crisis of the Silicon Valley industrial project, I think that the development of an alternative system also from the financial perspective and from the monetary perspective becomes more and more crucial. So it makes sense for Southeast Asia, led by Malaysia, and the Middle East, led by Saudi Arabia, to open a dialogue and a conversation also for developing a new and sustainable financial system that can become a serious global alternative to a world that so far is dominated only by the euro and by the dollar. Kerjasama Malaysia-Arab Saudi juga penting bagi menghadapi persaingan global meliputi persaingan pemain industri baharu dalam pasaran. Sementara itu, pensyarah dasar awam Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Muhammad Rozaimi Ridzuan berpandangan lawatan Perdana Menteri amat signifikan dalam meningkatkan pelaburan langsung asing FDI negara. Sebelum ini pun Raja Salman dan juga putera mahkotanya antara pemimpin yang terawal yang menzahirkan ucapan tahniah kepada Perdana Menteri kerana berjaya menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Bagi pendapat saya, banyak perkara yang berhasil walaupun tempoh masa selama 3 hari lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi. Contohnya, Perdana Menteri kita berjaya untuk mengadakan lawatan ataupun pertemuan dengan OIC dan juga Liga Muslim Dunia di Mekah. Selain itu, berjaya juga untuk menyaksikan pemeteraian 3 MOU antara rakan dagang Malaysia dan juga Arab Saudi. Kewinya, Datuk Seri Anwar telah berjaya meyakinkan para pelabur dari negara berkenaan untuk membuat pelaburan di Malaysia. Lawatan Perdana Menteri ke negara Timur Tengah diisi dengan jadual padat serta tersusun disifatkan sangat berhasil antara lain dalam memperkukuhkan hubungan Putrajaya Riyadh. Setiausaha Politik Perdana Menteri Ahmad Farhan Fauzi ketika menyatakan perkara itu menjelaskan ia sekaligus menepis dakwaan setengah pihak lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi adalah gagal dan membazir wang rakyat. Beliau menjelaskan Arab Saudi juga telah meminta agar lawatan itu dilanjutkan bagi menyusun pertemuan dengan pemimpin negara berkenaan. Bagaimanapun, Perdana Menteri terpaksa menolak secara baik kerana telah dijadualkan untuk hadir ke majlis berbuka puasa bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selain kunjungan rasmi ke Phnom Penh, Kemboja hari ini. Perdana Menteri seterusnya dijadual ke Hainan dan Beijing, China pada Rabu bagi bertemu Presiden Xi Jinping dan rakan sejawatnya Premier Li Qiang. Justru pihak berkepentingan yang sengaja mempolitikkan lawatan rasmi Perdana Menteri itu digesa agar menghentikan polemik itu. Sebaliknya, bersama mendukung usaha kerajaan perpaduan dalam memperkukuh imej Malaysia di samping memantapkan kerjasama serta hubungan luar negara. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof turut menegaskan lawatan 3 hari Perdana Menteri itu berjaya memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Ini terbukti menerusi pertemuan Perdana Menteri bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC serta Badan Liga Muslim Dunia di Mekah selain pemeteraian MOU penting melibatkan lapangan perniagaan dan industri. Justru, Datuk Muhammad Agus meminta agar pihak pembangkang membawa isu ini ke sesi Parlimen menerusi sesi soal jawab. Rundingan semula untuk meneruskan penubuhan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP dilihat tepat ke arah mempromosi keamanan dan keselamatan sejagat.
Selain memperkukuh hubungan bilateral dan multilateral Malaysia Arab Saudi, ia juga mewakili usaha proaktif kedua-dua negara membantu ras memerangi serta menangani keganasan, terutama terorisme juga ekstremisme yang semakin menular. Yang penting adalah pendekatan yang mahu diambil. Rundingan secara berterusan akan membantu untuk membolehkan kita menilai penghormatan yang diberikan dan juga mengiktiraf apa yang telah dinilai oleh Kerajaan Arab Saudi ke atas Malaysia. Jadi yang bersifat resiprokal, yang melengkapi di antara satu sama lain ini sangat signifikan supaya kita dapat membantu untuk melihat secara menyeluruh, holistik ke atas isu yang mengganggu-gugat keamanan, keselamatan, kedaulatan global. Pusat berkenaan juga boleh menjadi platform kepada Malaysia dan Arab Saudi merintis usaha pembinaan penyelidikan kandungan bersifat akademik berkaitan isu keamanan dunia. Lawatan rasmi sulung Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kemboja hari ini bakal menjadi titik pengukuh hubungan kedua-dua negara. Pertemuan bersama rakan sejawatan Hun Sen Jangka menjurus kepada usaha penerokaan kerjasama baharu termasuk pembangunan sumber manusia serta pelancongan. Laporan Syazwani Samsu. Rangka lawatan sehari yang bermula seawal 9.15 pagi padat dalam usaha memperkukuh hubungan dagang dan kerjasama politik antara Malaysia dan Kemboja sekaligus menjadi pentas untuk mempelbagaikan lagi dimensi kerjasama. Urusan pengambilan tenaga kerja warga negara Kemboja misalnya turut diperhalusi menerusi 2 memorandum persefahaman yang bakal ditandatangani Menteri Sumber Manusia V.C. Bakumar disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan adanya pemeteraian MOU yang baru ini sudah pasti dia akan memberikan banyak impak, terutama sekali untuk membantu Malaysia menjana ekonomi. Kita amat berterima kasih dengan kerajaan Kemboja kerana kali ini dapat mempertimbangkan dan bersetuju untuk membenarkan pekerja-pekerja Kemboja untuk kembali bekerja di Malaysia. Tapi saya rasa inilah satu permulaan yang baik, good start untuk kita menambah baik apa yang dah ada bilateral dari segi ekonomi, dari segi kadar kita menjalankan bisnes dengan lebih lancar antara kedua negara dan sebagai saya rasa juga untuk membuka lebih banyak peluang. Kunjungan sulung beliau itu juga diharap dapat menjadi titik tolak bagi menggalakkan pelancongan mesra Muslim di Kemboja. Perdana Menteri turut dijadual menyampaikan beasiswa University Binary berjumlah 1.1 juta ringgit selain akan menyerahkan 1,500 naskah Al-Quran tulisan Khmer bagi menggalakkan usaha mendalami kalam itu dalam kalangan komuniti Melayu Islam Champa sebelum menyantuni ulama dan masyarakat Islam di Kemboja dengan menunaikan solat fardu isyak dan tarawih bersama. Lawatan rasmi Perdana Menteri disifatkan cukup signifikan ke arah pengukuhan 66 tahun hubungan diplomatik Malaysia-Kemboja. Selain aspek perdagangan dan pelaburan, kedua-dua negara juga dijangka bakal membincangkan cabaran yang wujud kesan pandemik COVID-19 ke arah mencapai solusi konkret demi kemakmuran bersama. Syazwani Samsu, Phnom Penh, RTM. Penganjuran Konvensyen Nasional Kerajaan Perpaduan pada 14 Mei di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur berupaya meningkatkan keserasian kepimpinan parti politik di bawah Kerajaan Perpaduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan konvensyen kali pertama itu diadakan selepas pembentukan Kerajaan Perpaduan memberi peluang kepada kepimpinan parti gabungan dari pelbagai peringkat untuk bersama. Biarpun Sekretariat Perundingan Kerajaan Perpaduan telah mengadakan mesyuaratnya sebanyak 2 kali, tetapi konvensyen Kerajaan Perpaduan ini akan melibatkan kepimpinan pelbagai parti dari peringkat cawangan, peringkat Dewan Undangan Negeri, bahagian peringkat negeri dan nasional. Ini adalah bagi mewujudkan keserasian di semua peringkat dalam parti-parti politik Kerajaan Perpaduan.
Bekalan ayam mentah di seluruh negara dijangka masih mencukupi sehingga menjelang Aidilfitri akhir bulan depan. Justru rakyat tidak perlu bimbang mengenai bekalan tersebut memandangkan data menunjukkan bekalan mencukupi sehingga tempoh perayaan akan datang. Jaminan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub itu sekaligus membidas dakwaan segelintir peniaga mengenai bekalan ayam tidak mencukupi sebagai sebab menaikkan harga yang disifatkan tidak sepatutnya berlaku. Pegawai penguatkuasa buat musim ini sampai Hari Raya dan selepas Hari Raya akan memperketatkan lagi lawatan ataupun pemantauan kita. Hari-hari saya telah memberikan arahan supaya perkara ini dipantau dengan serius demi kebajikan rakyat. Tegasnya, setiap adun dipandang serius KPDN. Justru sekiranya perkara tersebut berlaku, rakyat dan peniaga diminta melaporkan perkara itu kepada kementerian. 6 fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan KKM di Johor yang terjejas teruk akibat banjir akan dibaik pulih dalam tempoh 6 bulan. Menteri Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan 6 fasiliti itu terdiri daripada 1 klinik kesihatan dan 5 klinik desa di daerah Segamad dengan jumlah kerosakan dianggar berjumlah 1.87 juta ringgit. Manakala kos baik pulih dianggarkan bernilai RM750,000. Kementerian Pendidikan mendapati 2 daripada 3 beradik yang dipercayai menjadi mangsa dera dalam kejadian dipolis bersekolah di sekitar negeri itu. Menteri Bertanggungjawab Fadlinah Siddiq memberitahu berdasarkan semakan rekod, kementerian mendapati 2 beradik itu hadir ke sekolah. Namun beliau tidak dapat mengulas lanjut kerana kes masih dalam siasatan pihak berkuasa. Saya dapat laporan, saya akan kongsikan, tapi saya dah dapat berita tu, cuma kita tengah cek lah sekarang ini keadaan mereka, sebab saya rasa ini betul-betul di bawah kementerian yang lain dulu untuk selamatkan mereka terlebih dahulu, dan kita akan cek lah sama ada mereka sekolah ataupun tidak, sebab keadaan tu nampak tidak begitu baik lah keadaan kanak-kanak ini. Semakan mendapati 2 daripada mangsa memiliki kad orang kurang upaya OKU. Kesemua mereka yang menerima rawatan di Hospital Tuanku Fauziah dilaporkan stabil. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan menilai laporan siasatan polis serta hospital berhubung kes 3 beradik yang dipercayai didera itu sebelum memuktamadkan tindakan selanjutnya bagi menempatkan mangsa. Menjelaskan perkara itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Pegawai JKM di kawasan itu akuinya telah mengambil langkah segera dengan membawa ketiga-tiga mangsa ke hospital untuk menerima rawatan. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Lembaga Tabung Haji mengharapkan 31,600 bakal haji segera menjawab surat tawaran haji bagi musim tahun ini yang dikeluarkan kepada mereka bermula 22 Mac lepas. Pengarah Eksekutif Haji Datuk Seri Syed Salih Said Abdul Rahman berkata pihaknya memohon kerjasama semua bakal haji untuk memberi jawapan sama ada setuju atau tidak menerima tawaran haji dalam masa 7 hari bekerja daripada tarikh surat berkenaan dikeluarkan. Dalam perkembangan lain, lebih 5,000 pengunjung hadir karnival pengelola Jemaah Haji PJH sepanjang 2 hari penganjuran.
menghimpunkan 23 syarikat pelancongan yang telah menerima lesen sebagai pengelola jemaah haji daripada Lembaga Tabung Haji TH Carnival membolehkan masyarakat mendapat maklumat berkaitan pakej haji. TH juga sentiasa memantau PJH bagi memastikan perkhidmatan terbaik buat jemaah. Dan akhirnya apabila mereka melaksanakan pakej ataupun perkhidmatan haji ini sama ada daripada Malaysia mulai pada sekarang ini, sehinggalah apabila mereka berada di Tanah Suci, di Mekah, Madinah, Jeddah dan juga semasa Masyarakat Arafah, Muzdalifah dan Mina, kita sentiasa membuat pemantauan dan juga memberi pemarkahan dalam semua aspek dari segi penginapan, urusan, dari segi bimbingan, dari segi sajian makanan dan sebagainya keseluruhannya, dan pemantauan dan pemarkahan ini juga akan menjadi asas untuk kita membuat pemilihan pula pada tahun yang akan datang. Beliau juga mengingatkan bakal haji untuk sentiasa berwaspada dan menggunakan perkhidmatan syarikat pelancongan yang berlesen. Ethiopian Airlines ET menyambung semula penerbangan untuk laluan Kuala Lumpur Addis Ababa bermula semalam dengan menyediakan 4 penerbangan seminggu selepas menghentikan operasinya pada 2021 akibat pandemik COVID-19. Pengarah urusan Ethiopian International Services, Mesfin Biru menjelaskan ET teruja untuk menyambung semula penerbangan ke Kuala Lumpur selepas menggantungkannya selama 2 tahun. ET memulakan penerbangan antara Addis Ababa dan Kuala Lumpur dengan menyediakan perkhidmatan 3 kali seminggu pada 2012. Bagaimanapun, penerbangan itu digantung pada 2021 berikutan sekatan perjalanan akibat pandemik. Malaysia being a great economy and Africans would like to connect with Malaysia into trade, economic and social and tourism activities. It's going to be a very growing business for both countries. So it's a big advantage for Africa and for Malaysia as a country. Beliau menyatakan demikian pada majlis menyambut ketibaan penumpang sempena penyambungan semula penerbangan Ethiopian Airlines ke Terminal 1, lapangan terbang antarabangsa KL/KLIA. Turut hadir Konsul Kehormat Ethiopia di Malaysia, Datuk Azmal Jamaluddin. Pesawat B787 ET dari Addis Ababa yang membawa 150 penumpang itu disambut dengan tabik hormat meriam air. Malaysia dalam perancangan untuk membuka semula pejabat kedutaan di beberapa negara luar yang sebelum ini ditutup atas sebab-sebab tertentu. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ketika menyatakan komitmen itu memberitahu satu pasukan telah ditubuhkan bagi melihat keperluan di negara-negara berkaitan. Iraq, Syria dan Libya antara negara berkenaan yang menjemput Malaysia membuka semula pejabat kedutaan di negara masing-masing. Tidak lama kita akan membuat hasil daripada kajian itu nanti akan dimaklumkan dan kita akan umumkan untuk sama ada kita akan memilih satu atau dua kedutaan terlebih dahulu berpandukan kepada tahap-tahap keperluan ataupun prioriti kepada negara-negara berkenaan. Kecemerlangan Malaysia dalam sektor pelancongan mesra Muslim menyaksikan kesediaan Kemboja menjadikan Putrajaya sebagai rujukan. Bila kita cakap pasal Muslim tourism ni, yang banyakkan kita refer pada negeri-negeri mana yang terima banyak orang Muslim turis. Kan? Dan dalam ASEAN kita, of course lah kita nampak Malaysia is one of the negeri yang boleh kita jadi ambil contoh. Dan yang banyakkan kita nampak in term of policy, in term of promotion board dan government pun banyak yang jalankan sama-sama. So itulah yang pada kita tengok Malaysia boleh kita ambil jadi contohlah. Beliau optimis lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kemboja bakal membuka lebaran baru dalam sektor berkenaan demi kemakmuran bersama.
1001 bulan dan pilih aku, kita sepasukan. Salam Ramadan daripada kami di RTM. Baik, kita teruskan berita pagi dengan perkembangan sukan. Skuad bola sepak bawah 22 tahun negara melakar sejarah apabila menjulang Piala Melayan 2023 selepas menewaskan skuad bawah 22 tahun Hong Kong 2-1 dalam aksi final di Stadium Jalan Besar di Singapura malam tadi. Kemenangan itu menamatkan penantian 41 tahun Malaysia untuk mengungguli semenjak piala berkenaan diperkenalkan pada 1982. Ia sekaligus memperbaharui pencapaian selepas sekadar berada pada kedudukan tercorot pada dua edisi yang disertainya masing-masing pada 1982 dan 1985. Skuad Harimau Muda jelas bermula garang apabila melancarkan serangan bertali arus ke kubu pihak lawan seawal minit ke-5 perlawanan apabila penyerang Muhammad Alif Izwan cuba meledak gol namun berjaya ditampan penjaga gawang Ng Wai Him. Berbekalkan momentum sedia ada, skuad pengendalian Ella Varasan menggandakan serangan dan peluang terbaik tiba apabila rembatan Muhammad Azrin Afiq dari luar kotak penalti berjaya menggegarkan jaring pada minit ke-20 namun dibatalkan kerana disahkan offside oleh pengadil. Bersambung babak kedua, barisan muda negara terus mengasak skuad kendalian Sfito Manjun apabila Muhammad Hakimi Azim menghantar bola silang kepada Muhammad Najumuddin Akmal yang terus meledak gol pada minit ke-57 namun jaringan Malaysia sekali lagi dinafikan pengadil buat kali kedua. Tidak goyah dengan insiden itu, pemain simpanan yang dimasukkan pada babak kedua perlawanan Muhammad Najumuddin akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan jaringan menerusi tandukan padunya pada minit ke-74. 5 minit berselang, pemain pertahanan Muhammad Safwan Mazlan terus mengecewakan pihak lawan apabila menambah jaringan jarak jauh namun skuad kendalian Svetoman berjaya merapatkan defisit menerusi Lau Ke-Kiu pada minit ke-80. Bagaimanapun, pada penghujung perlawanan berlaku ketegangan antara kedua-dua pasukan yang menyaksikan Muhammad Hakimi dan Kong Maddox dilayangkan kad merah pada minit kecederaan namun keputusan kekal 2-1 sehingga whistle penamat dibunyikan pengadil. Pemain Harimau Malaya bersedia mengubah corak permainan lebih pantas seperti yang dimahukan Ketua Jurulatih Kebangsaan Kim Pan-gon apabila bertemu Hong Kong Selasa depan. Penyerang kebangsaan Darren Lock menyatakan para pemain tahu mengenai pendekatan taktikal yang cuba dilaksanakan jurulatih asal Korea Selatan itu. Walaupun tidak menjaringkan sebarang gol pada pertemuan dengan Turkmenistan, beliau percaya telah memainkan peranan dalam mengugad pertahanan lawan. Darren yang menjaringkan 2 gol pada Liga Super setakat ini berazam untuk menggandakan usaha menentang Hong Kong dan berusaha untuk mencipta nama sebagai penjaring. Dalam sidang media selepas pasukan negara menewaskan Turkmenistan 1-0 sebelum ini, Pan-gon jelas kurang berpuas hati dengan keputusan tersebut. Ujarnya pemain negara mampu melakukan lebih daripada itu dan jumlah jaringan sepatutnya lebih daripada 1 gol. Justru beliau menuntut setiap pemain agar komited sepanjang perlawanan dan pantas mengadaptasi rentak permainan dan berusaha menambah jaringan. Impian beregu campuran profesional negara Goh Sun Huat, Shaven Lai Jamie untuk meraih gelaran pertama di pentas final kejohanan terbuka Switzerland di Basel tidak kesampaian selepas tunduk kepada pasangan Zhang Zhenbang Wei Yanzhen dari China. Selepas menamatkan cabaran di kedudukan kedua pada kejohanan sama pada edisi lepas, Sun Huat Shaven yang turun sebagai pilihan ke-6 kejohanan terpaksa akur apabila penampilan pada musim ini disekat Zhang Zhen dan Wei Ya dengan kemenangan 21-17, 19-21, 21-17 dalam tempoh 60 minit di Street Jacob Shield. Pada set pertama, Sun Huat Shivon yang berada pada kedudukan ke-11 dunia tampak bertenaga untuk memberi saingan sengit kepada pasangan Cina ini namun tidak dapat menandingi kehebatan mereka apabila ditundukkan 17-21.
Pasangan Malaysia ini yang memulakan set kedua dengan perlahan apabila ketinggalan 14-16 kembali memperkemaskan corak permainan apabila bangkit mengikat kedudukan dengan kemenangan 21-19 pada set kedua, seterusnya mengheret perlawanan ke set penentuan. Walaupun Soon Huat Sivan terus menampilkan aksi bertenaga, ia belum cukup untuk mengekang penguasaan pasangan bukan pilihan dari China itu apabila mereka memuktamadkan kejayaan dengan 21-17. Ini merupakan pertama kalinya Soon Huat Sivan bertemu pemenang Masters China 2023. Saudara, Malaysia bakal berdepan laluan sukar pada kejohanan badminton Piala Sudirman yang dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China. Menerusi undian secara maya dijalankan, Malaysia yang menduduki ranking keempat kejohanan diletakkan dalam kumpulan C bersama Taiwan, India dan Australia. Atas kertas, pasukan India dan Taiwan merupakan lawan sukar yang mampu menyekat peluang kem negara mara ke pusingan seterusnya. Menurut format, hanya dua pasukan terbaik daripada setiap kumpulan layak ke peringkat suku akhir. Malaysia belum pernah memenangi kejohanan itu sejak kali pertama diadakan di Jakarta, Indonesia pada 1989. Sementara itu bagi kumpulan A, juara bertahan China diletakkan bersama-sama Denmark, Singapura dan Mesir. Bagi kumpulan B pula, bakal menyaksikan pertembungan Indonesia dan Thailand untuk dua pasukan teratas selain Jerman dan Kanada yang diundi dalam kumpulan sama. Manakala kumpulan D membariskan pasukan Jepun, Korea Selatan, Perancis dan England. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Takzim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.